Ada makosa? Lah, Ada makosa? tangkap ni, tangkap jauh sikit. Ni tangkap suara jauh sikit. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح والدينا ومشايخنا المعلمين وأستاذنا وجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa razaqana minal halal wat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. قد قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala-galanya, yang mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya, jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya, dan juga jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kemudian ia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya sehingga sampai ajalnya yang ditentukannya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir untuk memahaminya. Surah Az-Zumar ayat 42. Alhamdulillah, yang pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah, dengan rahmat Allah, dengan lapangan masa, kesihatan dan taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berada dalam rumah Allah yang mulia ini dan dapat berada dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan dengannya melayakkan kita mendapatkan kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala di sana nanti insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kuliah kita yang pertama dalam bab muamalat bagi tahun baru. Mudah-mudahan ada manfaat dalam pertemuan kita, terutamanya untuk kita berurusan dalam kehidupan kita dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk tahun 2021 ni ramai sekali para alim ulama, tokoh-tokoh dalam masyarakat yang Allah jemput, yang kembali ke rahmatullah, yang meninggal dunia. Keadaan yang kadang-kadang sangat mengejutkan kita
berlaku, dan kita kena ingat bila berlaku kematian seorang-seorang ulama, ia merupakan satu tanda Allah sedang mencabut ilmu daripada manusia. Allah tidak mencabut ilmu dengan cara menghilangkannya daripada dada-dada manusia, akan tetapi Allah mencabut ilmu daripada manusia dengan biqabdil ulama, dengan mematikan ataupun mengambil ulama. Bila Allah ambil ulama sampai pada satu keadaan sudah tidak ada ulama di kalangan manusia, bila berlaku satu-satu permasalahan, bila ditanya, maka akan berfatwalah orang-orang yang jahil. Dengan fatwa tersebut dia akan sesat dan menyesatkan orang lain. Sebab tu bila kita ada ruang, ada peluang untuk menuntut ilmu, mencari terutamanya ilmu agama ini, mendampingi ulama, hendaklah kita ambil kesempatan tersebut, kerana kita takut satu masa nanti tak ada dah orang yang boleh kita dampingi, boleh kita tanya untuk kita dapatkan ilmu. Ini pun satu bentuk, satu cara. Soal kematian ni tuan-tuan, benda yang di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Saya teringat tazkirah tahun baru almarhum Syekh Ali Jabir yang baru saja meninggal. Dalam malam tahun baru dia sempat berbagi tazkirah terakhir. Dia baca ayat yang saya baca tadi berkaitan dengan kematian ini, dan dia ulas berkaitan dengan tidur. Sebab kalau kita tengok dalam bab tidur ni, doa nak tidur, doa nak bangun tidur, dia tak sebut bab tidur, dia sebut bab hidup dan mati. Sesuai dengan ayat ini. Ayat ni pun Allah kata ada orang yang terus mati dalam tidur, ada orang yang diberi kesemula nyawanya tidak dimatikan dalam tidurnya. Maknanya kita ni tiap-tiap hari duduk di saat kematian. Tiap-tiap hari kita ni bertemu dengan kematian. Tidur tu adalah mati. Allah nak bagi balik, tak nak bagi balik, itu hak dia. Jadi maknanya dekat sangat kita dengan kematian ni. Di hujung ayat tu kata Syekh Ali Jabir, dia kata apa? Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Allah akhirkan ayat itu supaya kita berfikir. Lepas tu kita baca doa nak tidur. Bukan minta nak bagi lena. Kita minta doa nak tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Ahya hidup, amut mati. Bangun pagi daripada tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Menghidupkan kami balik selepas kami mati. Maknanya kita dengan kematian ni sangatlah dekat. Hari-hari kita mati. Cuma Allah bagi balik ya. Allah bagi balik nyawa seperti mana yang disebut dalam ayat ini. Ada orang yang Allah tak bagi balik, ada orang yang Allah bagi balik. Lebih-lebih lagi kita duduk dalam keadaan hari ini tuan-tuan, penyakit yang sangat mudah untuk berjangkit. Jadi kita kena ingatlah. Cuma saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajar kepada Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nabi kata, ya gulam, u'allimuka kalimatin. Aku nak ajak kamu beberapa kalimat, beberapa pesanan. Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Fa idza fas'alillah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai gulam, wahai anak, aku nak ajak pada kamu beberapa perkataan.
Yang pertama Nabi kata, peliharalah Allah, Allah akan memelihara kamu. Nabi ulang lagi, peliharalah Allah, kamu akan dapati Allah di depan kamu. Maknanya Allah akan menunaikan permintaan, Allah akan menunaikan hajat kamu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kita hari ini selalu sebut kita jaga kita, ya. Tapi kita tak teringat kita kena jaga Allah. Yang jaga kita ni Allah. Nabi ajak kat kita dari awal, nak selamat, ihfazillah, pelihara Allah. Apa maksud pelihara Allah? Pelihara hak-hak Allah, hak dia untuk kita beribadat. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiada tempat kita bergantung melainkan Allah. Tiada tempat kita taat melainkan Allah. Tiada tempat kita minta pertolongan melainkan Allah. Tiada tempat kita berharap melainkan Allah. Itu hak Allah. Pelihara hak Allah. Yahfazka, dengan menggunakan fi'il mudhari'. Nabi kata Allah akan sentiasa memelihara kamu. Kita jaga kita betul lah, bukan kata tak betul. Tapi duk jaga kita saja, tak jaga hak Allah. Tengah-tengah duk macam ni pun macam-macam duk main, macam-macam kita duk buat yang langgar hak Allah. Solat tak ketahuan punca, aurat tak jaga, batas-batas yang ditetapkan Allah SWT tak jaga. Kita kena ingat benda ni dah terbukti dah depan mata kita. Sehebat mana pun makhluk tak mampu nak menahan apa yang ditentukan Allah SWT. Balik pada yang tadi, Nabi kata yahfazka, bila kita pelihara Allah. Yang kedua, ihfazillah. Sekali lagi Nabi pesan, peliharalah Allah, pelihara hak Allah, jaga hak Allah, jaga peribadatan kita, jaga batas-batas pergaulan kita, jaga hukum hakam yang ditentukan oleh Allah SWT. Tajidhu tujahaka, kamu akan dapati Allah berada di depan kamu untuk menunaikan permohonan permintaan kamu, menunaikan hajat kamu. Ini kalau kita orang Islam tak percaya, tak tahu dah, ya. Hadis sahih Nabi berpesan. Kemudian Nabi pesan lagi, fa idza sa'alta fas'alillah, bila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta, bila kamu nak minta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, tanda yang selalu kita kata, tanda pagak kita jaga kita, kita jaga kita, kena letak di depan dia, kita jaga Allah, Allah akan jaga kita insya-Allah. Ya, kena pesan terutamanya pada ahli keluarga kita, jaga Allah. Insya-Allah Allah akan jaga kita. Bukan makna bila kita sebut macam ni, bila tengok orang alim kena, kita kata ni mesti tak jaga Allah dah. Allah bila dia turun, dia kena semua. Nak asing di akhirat besok. Di dunia ni kena semua. Kalau dia turun, dia tak kira hang orang taat, hang orang tak taat ke, semua kena. Yang akan membezakan kita di akhirat besok. Di akhirat besok Allah kata apa? Dalam surah Yasin Allah sebut dah, berambuslah kamu wahai orang-orang mujrimin. Tak boleh duduk sekali dengan wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berambus, berpisahlah kamu wahai orang-orang mujrimun, orang-orang yang berdosa. Tak boleh hampa duduk sekali dengan orang-orang yang taat. Itu di akhirat. Di dunia sekali sama semua. Jadi mudah-mudahan tuan, kita pun kena PKP 22 hari bulan. Nak habaq SOP lagu mana tak sampai lagi. Mungkin sehari sebelum 21 hari bulan mungkin akan sampailah SOP. Boleh sembahyang Jumaat ke tak. Kalau wilayah 30 orang masa PKP. Pinang saya tak pasti berapa orang. Ada kata tak boleh sembahyang terus pun ada. Hak tak boleh sembahyang kan dia tak tahu ke tak ada. Tapi tak pasti SOP PKP itu mungkin lain lah. Yang ada lah ni yang PKPB. Kita tunggulah nanti. Pakai doa lah bagi boleh kita sembahyang. Walaupun orang kata jarak lah, tapi minta doa bagi boleh sembahyang. InsyaAllah tuan-tuan, kita tengok
jika kita tunjuk disiplin yang baik, terutamanya di masjid, di rumah ibadat, insya-Allah ruang untuk kita beribadat ni masih ada. InsyaAllah malam ni kita masuk dalam tajuk khiyar dan hukumnya. Khiyar dan hukumnya. Khiyar ni maknanya salah satu daripada hukum hakam berkaitan dengan jual beli. Perkara yang ke-83, masalah yang ke-83, perkataan khiyar itu maknanya boleh pilih antara jadi atau tak jadi beli, atau boleh ditarik balik, boleh cancel. Mana dalam bab jual beli ni dia ada khiyar, boleh pilih nak terus ataupun nak cancel, nak terus ataupun nak batal jual beli. Khiyar itu ada 3 macam. Yang pertama dipanggil khiyar majlis. Khiyar majlis ni khiyar kita masih berada di tempat jual beli itu, kita tak berpaling, kita tak berpisah lagi. Yang kedua khiyar syarat, kita meletakkan syarat untuk terus ataupun cancel, paling lama 3 hari, khiyar syarat. Yang ketiga khiyar aib, khiyar disebabkan cacat barang ataupun harga yang menjadi barang yang dijual ataupun harga yang dibayar yang menjadi rukun pada jual beli tersebut. Kita cuba tengok satu persatu. Pihak penjual dan pihak pembeli diluluskan, maknanya diharuskan boleh khiyar majlis. Khiyar majlis ini khiyar tempat akad, selagi keduanya berada dalam tempat akad. Selagi mereka masih berada dalam tempat akad, sama ada hendak diteruskan, dilazimkan jual beli itu, atau hendak di-cancel, dibatalkan. Jika keduanya telah memilih lazim jadi beli, gugurlah hak khiyar daripada keduanya. Dan jika salah seorang memilih lazim, gugurlah haknya dan tinggal hak taulannya. Maknanya kalau dia dah pilih nak terus, tak boleh khiyar lagi dah. Kalau dua-dua pilih terus, dua-dua, maka jadi dah jual beli tersebut. Demikian juga gugur hak khiyar keduanya dengan berpisah. Sebab ini cerita khiyar majlis. Kalau berpisah, bercerai badan, kedua-duanya atau salah seorang daripada keduanya dari tempat akad, pada uruf, sekalipun dia terlupa atau dia tak tahu ada hukum khiyar ni, maka jadilah jual beli itu tak boleh khiyar lagi dah. Maknanya tu kita kena tahu atau ada hukum khiyar ni. Kalau tak tahu, patah balik lagi, dia dah keluar dah daripada kedai, dia patah balik kata tak jadi, tak boleh dah. Dah akad jual beli pun semua, dia dah orang kata berpindah, orang panggil apa, badan ni, bercerai badan. Bercerai badan. Pembeli duduk di kaunter, penjual duduk di kaunter, pembeli mai, dia bayar akad jual beli, keluar, kemudian masuk balik kata tak jadi, tak boleh. Tak boleh dah. Melainkan ada cacat, hak tu cerita lain. Cerita kata khiyar majlis tak boleh, bercerai badan saja habis. Kalau kedai tu besar, dia paling badan saja, dah dikira sebagai bercerai badan. Kalau dalam rumah tu besar, masuk bilik lain pun dah dikira sebagai bercerai badan. Melainkan dua-dua duduk berjalan sekali, sambil duduk sembang, duduk berjalan sekali, tak bercerai badan antara mereka dua, dia kira tak bercerai lagi, berpisah antara penjual dan pembeli. Jika akad itu dalam rumah besar, apabila berpindah ke lain atau bilik lain, itu berpisahlah namanya. Dan jika dalam rumah yang kecil atau dalam perahu, apabila keluar daripadanya itu berpisah namanya. Dan jika di tengah lapang atau dalam kedai, apabila berpaling salah seorang daripadanya, berjalan sedikit kira-kira 3 hasta, itu berpisahlah namanya. Tetapi jika keduanya diam dalam tempat akad itu, atau kedua-duanya berjalan bersama-sama ke beberapa tempat lain, sekalipun lebih daripada masa 3 hari, masih kekal khiyar keduanya, kerana tidak bercerai badan keduanya. Jadi bab khiyar yang pertama ni, maksud dia masih duduk dalam majlis, duduk dalam tempat yang sama antara penjual dan pembeli. Maknanya boleh pilih untuk terus ataupun
batal jual beli tersebut. Tapi kalau dah keluar daripada kedai, kita kena faham, keluar daripada kedai barang tak ada cacat, kita pula tak letak syarat daripada awal untuk khiyar, habis dah, tak boleh nak pulangkan balik dah. Jadi maksud dia kita nak jaga apa-apa pun urusan hukum hakam berkaitan dengan jual beli ataupun muamalah ni, dia kena balik pada tujuan muamalah. Tujuan asal muamalah ni adalah untuk memenuhi keperluan dengan jalan yang betul, tidak merugikan sesiapa pun. Jadi kalau satu barang kita dah beli, ada barang ni nama dia barang second hand, walaupun tak guna lagi, dah beli dia jadi second hand. Bila jadi second hand, yang rugi siapa? Yang rugi penjual lah, kalau dia kena terima balik. Apatah lagi kalau bungkusan dia dah dibuka dan sebagainya. Jadi merugikan penjual. Dia tak boleh jual dengan barang orang kata barang baru dah, dia kena jual dengan cara barang second hand. Jadi dia tak boleh jual dengan harga yang asal. Jadi ini nak elak. Muamalah, hukum muamalah dalam Islam ni nak jaga dua-dua belah pihak, bukan jaga pembeli saja, jaga dua-dua sekali. Jadi sebab tu ada bab ni. Itu yang pertama, khiyar majlis. Yang kedua dia kata khiyar syarat. Harus bagi penjual dan pembeli atau salah seorangnya mensyaratkan khiyar dalam masa yang tertentu, jangan lebih daripada 3 hari dari waktu disyaratkan. Syarat di sini bukan syarat pada barang, bukan syarat pada harga. Syarat dia kata nak jadi beli, nak terus ataupun tak. Dia nak pikir dulu ke, dah minta tempoh 3 hari. Dia bagi tempoh sampai 3 hari. Hak ni kena sebut masa akad lah. Masa sebut masa buat perjanjian dengan pembeli, antara pembeli dengan penjual ni. Kawan ni pun kadang-kadang dia masih duk ragu-ragu nak jual ke tak, bagi masa kat aku 3 hari. Maksud dia macam tu. Kawan ni pun nak beli ke tak, minta tempoh 3 hari. Bukan disebabkan syarat-syarat yang lain. Syarat lain tu masalah lain. Kalau dia kata aku nak beli kalau dengan syarat apa, dengan syarat aku dapat duit, itu cerita lain. Ini tanpa syarat pada barang, tanpa syarat pada harga. Cuma nak jadi beli ke tak, nak fikir dulu. Jadi dalam tempoh itu kedua-duanya boleh pilih beli terus atau cancel. Syaratnya, ni dia letak sini. Dia ada beberapa syarat ni, khiyar syarat ni. Barang itu tidak binasa dalam masa itu. Tengah duk orang kata 3 hari tu tiba-tiba barang rosak. Barang tu dia kata tidak binasa dalam masa itu. Sekiranya barang itu jenis yang boleh rosak, batallah akad jual beli itu. Contoh beli benda hak jenis boleh rosak dalam tempoh 3 hari, baru nak fikir. Itu tak jadi jual beli. Beli ayam seekor, aku fikirlah ayam tu dah sembelih dah. Tak sembelih lagi tak apalah kan. Dah sembelih dah ayam tu 3 hari, aku nak fikir ayam busuk lah ayam tu. Hak tu tak jadi jual beli hak tu tak jadi. Jadi dia tak boleh. Dia syarat barang tu barang bukan jenis barang yang boleh binasa dalam tempoh syarat khiyar tu. Melainkan jualan barang jenis riba. Melainkan jualan barang jenis riba. Hari tu kita dah sebut dah barang jenis riba ni apa dia? Beras dengan beras, emas dengan emas, perak dengan perak, daging dengan daging. Ini barang jenis riba. Ni tak boleh khiyar, tak boleh khiyar syarat. Barang ni dia tak boleh khiyar syarat. Jualan yang membawa kepada merdeka, seperti anak membeli bapaknya yang sahaya, dan jualan salam, jualan cara pesanan, order, tidaklah harus disyaratkan khiyar. Tidaklah harus disyaratkan khiyar. Maksud dia hak ni tak boleh nak buat khiyar syarat. Barang jenis-jenis yang macam ni, sebab dia boleh bawa kepada unsur-unsur yang merosakkan, ataupun dia boleh jadi unsur-unsur di sana boleh jadi unsur yang merugikan, boleh jadi unsur yang ada unsur judi dan sebagainya.
Maka barang jualan atau manfaatnya dalam masa khiyar syarat itu dimilikkan oleh siapa yang meletak syarat. Siapa yang letak syarat nak khiyar tu, sama ada penjual atau pembeli. Cerita ni memang mereka ni asal dia nak beli dah, cuma dia minta tempoh 3 hari. Jadi siapa yang bagi syarat tu, barang tu jadi dalam milikkan dia. Jadi kalau pembeli yang letak syarat tu, barang tu dah jadi milik pembeli dah, milikkan pembeli dah. Kalau rosak dalam masa tu dia kena tanggung lah. Dia kena tanggung terus dah. Pembeli penjual tidak meletakkan syarat khiyar itu. Jadi pembeli yang kena tanggung. Sama ada penjual atau pembeli. Tetapi jika kedua-duanya sekali membuat syarat, maka keadaan barang itu mauquf, tergantung atau terhenti, tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Apabila sempurna jualannya, nyatalah barang itu milik pembeli dari sejak mula akad lagi. Dan jika tidak sempurna di-cancel, barang itu milik penjual. Kalau dua-dua yang minta syarat 3 hari, barang tu duduk di tengah-tengah tergantung, tak jadi milik siapa-siapa. Jadi dalam tempoh ini mereka boleh buat pilihan nak teruskan jual beli. Kalau terus, dia jadi milik pembeli. Kalau cancel, dia akan jadi milik penjual balik barang tu. Hasillah cancel atau batal jual dalam masa khiyar itu dengan katanya, saya cancelkan jualan ini, dan tetap jadi jual dengan katanya, saya luluskan jualan ini, atau saya teruskan dia, atau saya lazimkan dia. Dalam tempoh tu, kalau dia nak terus, dia boleh teruskan. Dia nak cancel, dia boleh cancel. Maknanya Islam tidak meletakkan paksaan dalam bab-bab macam ni. Boleh buat pilihan. Cuma kita kena tahulah, kita bila kita nak beli barang yang kita belum betul-betul perlu, ataupun kita takut mengganggu keuangan kita dan sebagainya, kita boleh letak syarat khiyar ini 3 hari ini. Boleh fikir. Hasillah juga cancel dengan perbuatan. Untuk kes-kes tertentu, barang-barang tertentu, seperti disetubuhi pada sahaya perempuan, beli hamba perempuan. Dan dalam tempoh khiyar, contohnya si pembeli bersetubuh dengan hamba perempuan dia, maka jadi beli ya. Dia terus jadi beli. Ataupun penjual dia bersetubuh dengan hamba hak dia nak jual, maknanya cancel lah jualan tu. Dalam tempoh khiyar tu, maknanya dalam tempoh khiyar tu barang tu bukan milik dia, dia tak boleh buat sesuka hati dia. Atau dimerdekakan, atau dijual, atau disewakan, atau dikahwinkan, atau diwakafkan oleh penjual, dan tetap jadi beli jika perbuatan-perbuatan itu, hak tadi ini, hak setubuh, hak jual, hak sewa, hak wakaf hamba tadi ini, jika perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh pembeli, maka jadilah dia hak pembeli. Nak mestakat maksud dia. Tapi cerita lah ni tak ada lah jual beli hamba ni noh. Jual beli hamba ni tak ada lah. Kalau tak ada tu selesai lah tu. Kalau dalam tempoh khiyar ni dengan perbuatan, kalau contoh macam hamba tadi, kalau si penjual tu bersetubuh dalam tempoh khiyar syarat 3 hari tadi, barang tu tak jadi jual lah, kira hamba tu tak jadi jual. Kalau yang setubuh dengan hamba tadi itu pembeli, makna barang tu kira jadi jual terus, tak ada khiyar dah. Sekiranya dalam masa khiyar barang jualan itu dipamerkan untuk jualan dengan izin keduanya, barang tu mauquf, tak milik siapa-siapa. Nak dipamerkan mesti dengan izin keduanya, nescaya tidak dikatakan cancel daripada penjual, dan tidak dikatakan tetap jadi beli daripada pembeli. Mereka terus pamerkan barang tersebut dengan izin daripada kedua-dua belah pihak. Yang ni tak maksud kata jadi beli atau cancel jual. Itu khiyar syarat. Yang ketiga, khiyar ain. Khiyar disebabkan kecacatan pada barang. Ingat, bila sebut jual beli barang tu dia ada dua. Satu barang yang dijual, satu lagi harga yang dibayar. Duit lah, mungkin duit cacat ke apa ke.
Maksudnya dulu asal jual beli kan tukar barang kan. Jadi barang hak nak dibayar digunakan untuk bayar tu pun dikira sebagai barang juga. Harus bagi pembeli khiyar dengan sebab nyata ada aib kecacatan yang ada lebih dahulu pada barang jualan dengan tiada diketahuinya. Demikian jua penjual harus khiyar jika nyata ada cacat yang ada lebih dahulu pada harga yang tiada diketahuinya. Mana barang di sini ada dua. Satu barang hak dijual, bila beli tengok-tengok ada cacat, dan cacat itu adalah cacat asal, cacat sebelum beli, harus khiyar. Ataupun dia bayar. Contoh dia beli pisang bayar dengan jagung, contohlah kan. Beli pisang bayar dengan jagung, pisang elok, tengok-tengok jagung tu yang tak elok, dia boleh batalkan jual beli tersebut. Disebabkan cacat. Cacat yang tidak diketahui, bukan disebabkan kelalaian pembeli atau penjual. Dia ada hak disebabkan kelalaian. Sebab tu kita nak beli ni, kita kena tengok ada benda. Ada orang duk kena tipu, ada orang duk kena tipu beli mas tulin dengan mas tulin dengan mas tiruan lah. Sepatutnya benda macam ni orang dah tahu. Orang nak beli emas ni, orang kaki emas ni dia tahu. Jadi hak tu dia masuk dalam bab lalai. Dia masuk dalam bab lalai. Perbuatan menipu tu berdosa. Perbuatan menipu tu berdosa. Menipu ni dosa besar, no? Menipu dalam bab jual beli ni dosa besar. Nipu dalam bab apa pun dosa besar. Tapi cerita bab jual beli ni lagi lah. Tapi nak khiyar cacat disebabkan tu tak boleh. Dia kena hukum bab lain pula. Hukum bab menipu, bukan bab batal jual beli tu. Hukum bab menipu. Sebab tu dia kata yang tiada diketahui. Cacat pada sahaya iaitu seperti yang telah dipotong buah kemaluannya, atau berzina, atau mencuri, atau pelari, atau kencing tempat tidur. Dia bagi sampai tarah tu. Atau mulut busuk, atau ketiak busuk. Orang nak beli hamba kan, nak hak elok. Dan cacat pada binatang seperti menendang, menggigit, kasar berjalan sekira-kira ditakuti jatuh siapa yang menunggangnya atau makan sedikit. Maknanya hak ni yang diiktiraf sebagai cacat. Bukan semua cacat. Bukan semua cacat. Cari dia nak beli lembu jantan, pergi beli lembu betina, hak tu bukan cacat. Hak tu hang tak kenal. Hak tu kelalaian pembeli. Dia duk nak beli lembu betina, pergi beli lembu jantan. Hak tu bukan masalah cacat. Itu masalah dia tak reti. Tak reti tu hak tu bab lain. Cacat pada rumah, seperti rumah itu jadi tempat askar berhenti, atau di sebelahnya ada tukang. Dia bagi contoh ni, contoh tapi tak semestinya yang ni lah. Ada atau tukang dobi membasuh kain bising dengan hampasnya. Dulu cara basuh baju dulu. Kita kan bisingnya. Atau ada jin yang mengacau dan sebagainya. Demikian juga tiap-tiap perkara yang mengurangkan zatnya atau harganya, kurang yang merosakkan tujuan yang sebenar dibeli barang itu. Tujuan yang merosakkan tujuan sebenar barang itu dibeli, itu dikira sebagai cacat. Kata hukum dalam Islam punya terperinci sampai taratu, no? Kalau orang tak mau ikut hak Islam lagi, tak tahu nak habaq. Tak ada ni cerita-cerita macam ni dalam bab-bab lain ni. Tak ada. Kita nak buat pun undang-undang pun, kalau nak reka macam ni bukan senang. Nak reka boleh cancel ataupun tak, ataupun apa tindakan kalau berlaku benda macam ni, ada semua ni. Apa tindakannya semua ada. Itu kata indahnya Islam kalau kita ambil betul-betul. Cacat yang berlaku selepas qabat, yakni selepas terima, tidaklah harus pembeli hendak khiyar lagi. Maksudnya dia dah terima dah barang tu, lepas dia bawa balik baru berlaku kerosakan tu dia tak boleh khiyar.
hak tu dia tanggung lah. Mana hak tu biasalah tu. Kita dah beli barang elok, kita beli balik sampai rumah jatuh pecah, pergi nak tukar tak boleh siapa nak bagi. Benda tu rosak di tangan kita, cacat berlaku di tangan kita. Bila didapati ada cacat pada barang jualan atau pada harga, bolehlah salah seorang daripada kedua pihak itu memulangkan balik kepada taulannya, kepada kawannya, dengan kadar segera pada adat. Segera pada adat, jangan ditangguh. Sebab bila tangguh ni dia timbul masalah. Tidak mengapa terlewat sedikit kerana sembahyang. Ini pengecualian yang diberi, hak kata kena cepat tadi ni. Atau kerana makan yang sudah masuk waktunya. Dah sampai masa kita nak makan, kita makan dulu. Itu tak ada masalah. Demikian juga qada hajat, nak terberak, pergi berak dulu, tak apa. Hingga selesai. Dan jika hari malam bolehlah tunggu hingga subuh pagi. Maksud dia kena segera, jangan ditangguh-tangguh. Sebab bila tangguh dia timbul masalah lain. Mungkin orang akan petikai, kata benda ni jadi masalah cacat, masalah hang. Jadi dia suruh cepat. Jika penjual itu berada dalam negeri, hendaklah dikembalikan barang itu kepadanya, atau kepada wakilnya, atau kepada orang yang berwakil kepada dia, atau kepada walinya, seperti bapa atau datuknya, atau kepada warisnya, atau diserahkan ke mahkamah. Dan jika penjual itu ghaib, tidak ada dalam negeri, dan wakilnya pun tidak ada, hendaklah dirujukkan kepada mahkamah. Ini bila ada hukum ni tuan-tuan, dalam bab mahkamah syariah, memang dia akan pakai hukum ni. Sebab kita di mahkamah syariah, kita ada dua bidang kuasa. Satu dipanggil bidang kuasa mal, satu dipanggil bidang kuasa jenayah. Bidang yang macam ni dipanggil bidang kuasa mal. Bidang kuasa mal ni di Malaysia, mahkamah syariah cukup lengkap. Memang ikut mazhab Syafi'i. Apa pertikaian pun bawa ke mahkamah syariah. Kalau berkaitan dengan mal, berkaitan dengan harta, insya-Allah selesai. Tapi yang kita kurang sikit, yang minta nak dipindah tu, itu bidang kuasa jenayah. Bidang kuasa jenayah ni maksudnya lain daripada urusan harta lah. Bab mencuri, bab jenayah lain lah. Yang ni kita kurang sikit. Bukan kita kurang sikit lah, kurang banyak. Sebab kita cuma boleh 356. Saya pun lupa dah dia punya hukum tertinggi dia. Ngaji sikit bab mahkamah syariah. Baik. Selain daripada itu, wajib atas pembeli mencari orang yang menyaksikan fasah atau cancel untuk masa dalam perjalanan menuju ke tempat penjual atau ke mahkamah. Bawa saksi. Bawa saksi. Sebab dalam Islam saksi ini satu benda yang sangat penting. Dalam bab apa pun kita perlu kepada saksi. Disyaratkan lagi, jangan digunakan barang jualan itu setelah diketahui ada cacatnya. Dah tahu cacat, jangan guna. Sekiranya pembeli menyuruh saya yang dibelinya yang cacat itu dengan katanya, ambilkan aku air minum, atau unjukkan aku kain, atau pergi kunci pintu, atau angkat pelana yang ada di atas belakang kuda itu, nescaya tiada boleh dikembalikan lagi dengan cara yang berkeras. Tak disuruh dia buat kerja kerana tahu dia cacat. Sekiranya tidak dapat diketahui cacat yang lama, melainkan dengan dicacatkan pula seperti ditebuk telur burung kasuari atau buah tembikai yang berulat di dalamnya atau sebagainya, baru diketahui ada cacat lama, nescaya harus dikembalikan dengan cacat itu dengan tidak wajib membayar ganti cacat yang baru itu kerana diuzurkan dalam perkara semacam ni. Kita beli durian ataupun beli tembikai, kita minta tebuk kan. Bila tebuk tu baru tahu kata elok tak elok. Jadi kita tak kena bayar hak tebuk tu. Kalau dia cacat, tak kena bayar. Maknanya boleh, melainkan dengan dibuat cacat yang baru. Maksudnya tebuk tu bagi cacat buah lah. Siapa nak main beli dah. Kalau main tebuk, sat tebuk, siapa nak main beli kan. Supaya orang beli buah manggis. Seorang main picit, Nah ya orang hajar. Orang beli buah manggis jangan duk picit noh. Picit je lagi kaku lah. Jadi keras manggis tu, orang belakang tak beli dah. Naya orang hak jual. Kita pergi duk kerja dia picit. Baik.
nak beli buah manggis tanya naik ke goncang. Tu boleh. Kalau dia kata goncang tu elok tak beli ya. Manggis ni sat ya, dia kaku. Jika berlaku pertelingkahan antara penjual dan pembeli tentang cacat lama dan cacat baru, penjual mengatakan cacat baru nescaya dibenarkan dia dengan bersumpah, dan sumpah itu mengikut jawabnya. Misalnya berkata pembeli, saya pulangkan balik barang ini dengan sebab ada cacat lama. Jawab penjual, dia tidak boleh pulangkan balik dengan sebab cacat yang disebutnya itu. Lalu dia kena bersumpah, wallahi dia tidak boleh pulangkan balik dengan sebab cacat yang disebutnya itu. Terima cakap ataupun sumpah penjual, sebab barang tu dah jual. Dalam bab sumpah ni tuan-tuan, orang beriman, bila di depan hakim ni dia cerita lain. Orang beriman diminta suruh sumpah di depan hakim, dia kena ingat dia bukan boleh main-main dengan sumpah. Sumpah ni tak boleh main-main, Allah laknat orang yang sumpah bohong ni. Jadi sebab tu bila dalam hukum kata boleh diterima dengan sumpah, maknanya itulah penyelesaian dia. Dan orang yang nak menipu itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena tanggunglah laknat Allah kalau dia menipu. Sebab tu dalam Islam ada perkara-perkara perselisihan yang diselesaikan dengan sumpah. Contoh macam suami menuduh isteri berzina tanpa saksi, boleh diselesaikan dengan sumpah li'an. Isteri nak menafikannya pun boleh diselesaikan, kalau tak dia kena rejam. Jadi dia pun boleh sumpah nafi, boleh diselesaikan dengan li'an. Bila bersumpah dua-dua tu berlaku hukum li'an, terpisah antara suami isteri itu, dah tak boleh duduk sekali dah. Jadi hak siapa tipu serah ke Allah lah. Tu dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang beriman, dia takkan berani nak main-main. Jadi secara ringkas ambil berkaitan dengan sumpah tu. Hukum ini pada cacat yang tiada terang lama atau baru, yakni boleh jadi sudah lama atau boleh jadi cacat yang baru. Dia boleh terima sumpah tadi. Adapun jika nyata cacat itu baru, seperti luka yang masih basah lagi pada hal jualan dan tabat sudah berlaku sebulan atau 2 bulan lalu, maka hukumnya dibenarkan cakap penjual. Kalau dah terang bukti kata benda ni mesti baru jadi ya, beli dah sebulan dah, tengok-tengok baru ada luka dekat lembu dia, luka pun duk berdarah elok lagi, maknanya terima penjual lah. Ataupun bukti yang menunjukkan luka tu memang lama, boleh diterima cakap pembeli. Maknanya hak sumpah tadi ni yang kabur. Setengah daripada perbuatan yang membolehkan pembeli khiyar cacat, iaitu perbuatan tasrih, maknanya membiarkan tetek lembu bengkak, tidak diperah susunya supaya disangka lembu itu banyak susu. Perbuatan itu haram, menipu. Perbuatan itu haram, menipu. Dan pihak pembeli boleh khiyar dengan memulangkan balik kepada penjual dengan segera. Ini sebab ini bukan dikira lalai, ini disebabkan memang orang beli. Kalau orang beli lembu, nak tengok lembu tu susu banyak tak banyak, tengok tetek dia. Kawan ni dia sengaja tak perah 2-3 hari, nak bagi besar. Rupanya bila diperah kecil saja, jadi maknanya dia menipu. Perbuatan menipu tu haram dan boleh dikhiyar perkara tersebut. Jika sudah diperah susunya, wajib ia mengganti dengan segantang kurma. Hukum dah ada siap dah. Demikian jualan tanah yang ada parit dalamnya ditahan atau diempang. Ketika melakukan jualan, dilepaskan airnya dengan tujuan supaya disangka parit itu banyak air. Perbuatan itu haram. Maksudnya kita ambil faham, apa saja perbuatan dengan tujuan menipu adalah haram dalam bab jual beli, dan dalam keadaan tertentu dia boleh khiyar. Dalam keadaan tertentu dia boleh khiyar. Tetapi dalam masalah yang merecikkan baju, ni contoh kata tak boleh khiyar tadi. Dia perecik baju hamba dengan dakwat hitam supaya disangka hamba tu pandai menulis. Orang kena dakwat, maknanya dia ni pandai tulis, duk main dengan dakwat. Tiada hak bagi pembeli khiyar kerana cuainya tidak mencuba lebih dahulu. Patutnya kalau nak tahu kata betul dia tu pandai tulis, suruhlah dia tulis. Jadi hak tu mana dikira sebagai cuai, dia tak kira sebagai cacat. Perbuatan menipu tu tetap berdosa, tapi tak boleh nak khiyar. Contoh dia bagi. Demikian juga beli kaca, ni kata beli kaca dengan harga permata, tidak boleh khiyar kerana kecuaiannya sendiri. Itu pun kalau kaca itu ada harga. Sekiranya tidak ada harga langsung, nescaya jualan itu tak sah terus.
Maknanya macam yang tadilah, ada tulen dengan tak tulen tu, patutnya dia kena tahu. Ada tambahlah ni ada alat untuk cek apa semua kan. Jadi sepatutnya ni kita tak boleh cuai dalam bab jual beli. Cuma perbuatan menipu tetap berdosa, boleh bawa kes ke mahkamah, itu cerita lain. Tapi nak cerita nak khiar dengan mudah, ni kalau kawan tu tak mau khiar, kena bawa pergi mahkamah kes penipuan saja. Jadi setakat tu pada hari ini, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab barang jualan sebelum terima, sebelum qada. Banyak cerita bab jual beli ni tuan-tuan. Mudah-mudahan sikit sebanyak sambil-sambil itu tuan-tuan bacalah. Nak sampai sebulan sekali ni lambat. Tu pun cara baca laju dah tu. Hari ni jarang kuliah sampai 3 muka. 3 muka surat lebih, 4 muka surat. Itu pun cara baca laju. Jadi mudah-mudahan benda-benda yang kita duk amal setiap hari ni tuan-tuan, ada kitab kita baca, tak faham boleh tanya mana-mana ustaz yang ada. InsyaAllah kita, yang penting apa yang kita buat ini bertepatan dengan syarak. Kerana apa? Kerana macam yang kita selalu sebut, bila kita jual beli, dia jadi barang tu jadi hak kita, kita makan, kita minum dan sebagainya. Takut-takut benda yang kita buat tu benda yang tak bertepatan dengan syarak. Makan benda yang haram ni bukan makna ain dia, zat dia saja haram. Cara dapat, cara kita buat semua tu pun boleh jadi dia haram juga. Cara kita beli dengan cara hak tak sah pun boleh jadi haram juga. Kita duk takut makan babi tapi kita duk beli dengan cara tak betul, kita dapat dengan cara tak betul, sopa tu lah juga haram. Jadi elakkan kita makan benda yang haram supaya darah daging kita elok, kuat untuk kita beribadat. Macam yang disebut dalam kuliah tafsir hari itulah, makan orang Islam ni bukan sekadar untuk kesihatan, tapi untuk batinnya mampu untuk beribadat, insya-Allah. Wallahu alam. Marilah sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.